Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Hari ini kita akan membincangkan soalan bab 2 persamaan kuadratik. Soalan-soalan pada hari ini ialah soalan sebenar SPM. Jadi, pastikan anda menonton video ini sehingga tamat. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan 1. Suatu persamaan kuadratik mempunyai dua punca sama. Cari nilai-nilai pi yang mungkin. Pertama sekali, anda perlu faham apakah yang dimaksudkan oleh punca. Punca ialah X yang memuaskan persamaan kuadratik ini, di mana nilai kiri sama dengan nilai kanan. Dan kita diminta untuk mencari nilai-nilai pi yang mungkin. Bermaksud apa? Kita nak cari nilai pi yang boleh memastikan persamaan ini mempunyai dua punca sama, iaitu kedua-dua nilai X adalah nilai yang sama. Boleh faham? Jadi, apakah yang kita perlu buat? Nanti kita perlu menulis B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kita tulis ini untuk memastikan persamaan ini mempunyai dua punca sama. Jadi, sebelum kita menulis langkah ini, apakah yang kita perlu buat? Kita perlu susun persamaan ini dalam bentuk am dan nyatakan nilai A, B dan C. Boleh? Jadi saya akan pindah 2X ke sebelah kiri dan kita akan dapat X kuasa 2 tambah PX tolak 2X tambah 9 sama dengan kosong. Dan kemudian kita akan faktorkan X ini keluar, iaitu P tolak 2 darab dengan X tambah 9 sama dengan kosong. Ini merupakan bentuk am persamaan kuadratik. Kemudian kita akan tulis A, B dan C. A ialah 1, B ialah P tolak 2, C ialah 9. Boleh? Setelah dapat nilai A, B dan C, kita akan menulis langkah ini. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Langkah ini amat penting kerana ia boleh memastikan persamaan kuadratik ini mempunyai dua punca yang sama. Boleh faham? Jadi kita akan ganti nilai ABC ke dalam. P tolak 2 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab 9 sama dengan kosong. Kemudian kita permudahkan dan cari nilai P. P tolak 2 darab dengan P tolak 2. Negatif 4 darab 9 negatif 36 sama dengan kosong. Dan kita kembangkan P kuasa 2 negatif 2P tolak dengan 2P kita dapat negatif 4P. Negatif 2 darab negatif 2 positif 4 tolak 36 sama dengan kosong. Permudahkan lagi. 4 tolak 36 negatif 32 sama dengan kosong. Setakat ini boleh kan? Kemudian kita nampak ini merupakan persamaan kuadratik dan kita nak cari nilai pi mesti melalui penfaktoran. Jadi saya letak dua tanda kurung sama dengan kosong. Jika anda tidak biasa faktorkan, anda boleh menggunakan kalkulator. Jadi kita akan pilih equation atau function, kemudian pilih polinomial, degree 2, sebab kuasa tertinggi ialah 2. Jadi kita akan isi A, B dan C ke dalam. A ialah 1, B ialah negatif 4, dan C ialah negatif 32. Dari sini kita nampak nilai pertama adalah 8. Jadi apakah yang kita perlu tulis? P tolak 8. Dan nilai kedua ialah negatif 4. Jadi saya akan tulis P tambah 4. Boleh? Dan kita akan cari nilai P. P tolak 8 sama dengan kosong atau P tambah 4 sama dengan kosong. Maka P sama dengan 8 atau P sama dengan negatif 4. Ini merupakan nilai-nilai P yang mungkin. Jadi kita ada dua jawapan P dan ada pelajar tanya sama ada kita boleh semak jawapan dengan diri sendiri. Sebenarnya boleh. Jadi saya akan copy paste 8 dan negatif 4 di atas supaya kita senang untuk semak. Kita ada 8, kita ada negatif 4. Kita akan semak satu persatu. Pertama sekali kita semak P sama dengan 8. Kita akan ganti 8 ke dalam P ini. Boleh faham? Jadi kita tekan A ialah 1, B ialah 8 tolak 2. Betul kan? 8 tolak 2.
dan C adalah 9. Dari sini kita nampak apa? X sama dengan negatif 3. Biasanya kita akan nampak X1 dan X2. Tapi di sini kita nampak X sama dengan negatif 3 sahaja. Nampak tak? Dia tak ada X1 dan X2. Bermaksud apa? Kedua-dua nilai X adalah nilai yang sama, yaitu X1 sama dengan negatif 3, X2 juga sama dengan negatif 3. Dari sini kita boleh yakin bahawa P sama dengan 8 adalah jawapan yang tepat. Sebab nilai P ini boleh memastikan persamaan kuadratik ini mempunyai dua punca yang sama. Kemudian kita akan semak P sama dengan negatif 4. Jadi saya akan masukkan ke dalam kalkulator. A adalah 1. Kemudian P tolak 2 kan. Negatif 4 tolak 2. Dan C adalah 9. Perhatikan kita juga mendapat satu nilai X saja, yaitu 3. Tak ada X1 dan X2. Bermaksud kedua-dua X1 dan X2 adalah 3. Boleh faham? Yaitu dua punca yang sama. Jadi kita perlu yakin bahawa ini adalah jawapan yang tepat. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Persamaan kuadratik dengan keadaan P adalah pemarah mempunyai dua punca yang berbeza. Cari julat nilai P. Pertama sekali, kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dua punca yang berbeza. Bermaksud kita ada dua nilai X yang tak sama, X1 dan X2. Kita nak mencari julat nilai P yang boleh memastikan persamaan ini mempunyai dua nilai X yang berbeza. Boleh faham? Dan di sini saya ingin memberikan satu tips. Apabila nampak perkataan julat nilai, jawapan kita adalah dalam bentuk ini. P kurang daripada apa ataupun P lebih daripada apa. Kita akan nampak simbol ketaksamaan. Kita tak akan nampak simbol sama dengan. Boleh faham? Sebab simbol sama dengan hanya digunakan untuk soalan cari nilai. Apabila nampak julat nilai, kita akan nampak simbol ketaksamaan. Untuk memastikan dua punca yang berbeza, kita perlu menggunakan P kuasa 2 tolak 4AC lebih daripada kosong. Tadi kita guna sama dengan kosong. Sekarang kita perlu menggunakan lebih daripada kosong. Dan sebelum kita menulis langkah ini, pastikan kita susunnya menjadi bentuk am dan nyatakan nilai A, B dan C. Boleh? Jadi saya akan pindah 2px ke sebelah kiri dan negatif P kuasa 2 ke sebelah kiri. Maka kita dapat X kuasa 2 tambah X tolak 2px tambah P kuasa 2 sama dengan kosong. Dan perhatikan dua sebutan ini ada X kan? Jadi kita faktorkan X keluar. Maka dalam kurungan kita ada 1 tolak 2P kan? 1 darab X, X. Negatif 2P darab X kita dapat ini. Tambah P kuasa 2 sama dengan kosong. Ini merupakan bentuk am. Dan kita akan nyatakan nilai A, B dan C. Selepas itu, kita boleh menulis langkah ini. B kuasa 2 tolak 4AC lebih daripada kosong. Langkah ini untuk memastikan persamaan kuadratik ini mempunyai dua punca yang berbeza. Jadi kita akan ganti nilai ABC ke dalam. 1 tolak 2P kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab dengan P kuasa 2 lebih daripada kosong. Kemudian kita kembangkan. Negatif 4 darab P kuasa 2 negatif 4P kuasa 2 lebih daripada kosong. Kembangkan lagi 1 tolak 4P sebab negatif 2P tolak 2P negatif 4P. Dan negatif positif 2 darab 2 4 P darab P P kuasa 2. Ini saja. Dan tolak 4P kuasa 2 lebih daripada kosong. Dan perhatikan sini ada positif 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2 kan akan menjadi kosong. Jadi kita tinggal 1 tolak 4P lebih daripada kosong. Dan kita akan pindahkan 1 ke sebelah kanan. Maka kita ada negatif 4P lebih daripada negatif 1. Dan kita akan pindahkan negatif 4 ke sebelah kanan. P kurang daripada negatif 1 bahagi dengan negatif 4. Sebab nombor ini adalah nombor negatif.
Apabila kita bahagi dengan nombor negatif, simbol ini perlu terbalikkan. Jadi kita dapat P kurang daripada 1/4. Apakah yang dimaksudkan oleh jawapan ini? Ini merupakan julat nilai P. Julat nilai bermaksud P mempunyai banyak kemungkinan, asalkan P kurang daripada 1/4. Jadi, adakah kita boleh semak jawapan? Sebenarnya boleh juga. Kita akan salin di atas. Sekarang kita dapat P kurang daripada 1/4 kan? Dan kita tahu 1/4 ialah 0.25. Asalkan P kurang daripada ini, ia boleh memastikan persamaan kuadratik ini mempunyai dua punca yang berbeza. Jadi kita boleh pilih mana-mana nilai yang sesuai. Contohnya saya pilih P sama dengan -2. Dan kita akan masukkan ke dalam ABC. Nampak sini ada P, sini juga ada P. Jadi saya akan tekan A ialah 1, B ialah 1 tolak 2 kurungan -2. Dan akhir sekali ialah P kuasa 2 kan? -2 kuasa 2. Kita nampak apa? X1 -1, X2 -4. Betul tak? Betul kan? Sebab ini merupakan punca yang berbeza. Nilai P ini boleh memastikan kedua-dua punca ini mempunyai nilai yang berbeza. Jadi, kesimpulan P kurang daripada 1/4 adalah jawapan yang tepat. Jika anda masih tidak yakin, anda boleh semak nilai P yang lain. Contohnya -3, -5 ataupun sebagainya. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Diberi persamaan kuadratik tidak mempunyai punca. Cari julat nilai A. Tidak mempunyai punca bermaksud apa? Tiada nilai X yang memuaskan persamaan kuadratik ini. Boleh faham? Dan kita nak cari julat nilai A. Julat nilai A bermaksud nanti format jawapannya lah A lebih daripada apa ataupun A kurang daripada apa. Kita tak akan nampak simbol sama dengan. Jadi untuk memastikan tidak mempunyai puncak, nanti kita perlu menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada 0. Dan sebelum kita menulis langkah ini, pastikan kita susunnya dalam bentuk am dan nyatakan nilai A, B dan C. Dan kita perhatikan bersama ini sudah disusun dalam bentuk am. Kita cuma perlu nyatakan nilai A, B dan C. A, B dan C. Perhatikan saya guna warna yang berlainan. Kenapa? Sebab saya bimbang anda keliru. Sini ada A, sini pun ada A. A yang warna kuning adalah daripada persamaan kuadratik ini. Dan ABC ini digunakan untuk pembeza layan. Boleh faham? B ialah apa? -2 dan C ialah 5. Selepas kita nyatakan, barulah kita tulis B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada 0. Dan kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Jadi B kuasa 2 ialah apa? -2 kuasa 2 tolak 4 darab A. A di sini ialah 1 tolak A. Dan C ialah 5 kurang daripada 0. -2 kuasa 2 kita dapat 4. -4 darab 5 -20 darab dengan 1 tolak A kurang daripada 0. Permudahkan lagi, 4 tolak 20 negatif negatif positif. 20 darab A 20A kurang daripada 0. Kemudian 4 tolak 20 kita dapat -16 tambah 20A kurang daripada 0. Kemudian kita pindah -16 ke sebelah kanan. 20A kurang daripada 16. A kurang daripada 16 bahagi 20. Dan kita perlu permudahkan 16 bahagi dengan 20 kita dapat 4/5. A kurang daripada 4/5. Boleh? Inilah jawapan kita. Dan adakah kita boleh semak jawapan ini? Sebenarnya boleh. Asalkan A kurang daripada 4/5, ia boleh memastikan persamaan kuadratik ini tidak mempunyai puncak. Biar saya tunjuk. A kurang daripada 4/5. Di sini 4/5 ialah 0.8. Kita akan pilih nilai A yang sesuai. Contohnya saya pilih A sama dengan -2. Dan kita akan serahkan kepada kalkulator. Jadi kita akan ganti -2 ke sini.
Saya akan tekan 1 tolak negatif 2. Dan B ialah negatif 2, C ialah 5. Perhatikan nilai X ini terdapat huruf I kan? Sebenarnya I di sini bermaksud ini bukan punca yang nyata. Boleh faham? Dan kita tekan sekali lagi X2. Sama juga, X2 juga terdapat huruf I. Bermaksud ini bukan punca yang nyata. Jadi kesimpulan, A sama dengan negatif 2 boleh memastikan persamaan kuadratik ini tidak mempunyai punca. Jika anda menggunakan kalkulator yang lama 570, anda akan perhatikan terdapat simbol ini di sebelah atas kalkulator. Apabila nampak ini bermaksud tiada punca nyata. Boleh faham? Jadi sebagai kesimpulan, kita boleh yakin bahawa A kurang daripada 4/5 adalah jawapan yang tepat. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Diberi persamaan kuadratik dengan keadaan N ialah pemarah, cari nilai M jika satu daripada punca-punca ialah 2. Tadi saya sudah berpesan, punca-punca ialah nilai X. Nilai X yang memuaskan persamaan kuadratik ini. Dan sekarang kita diberitahu, salah satu punca ialah 2. Bermaksud X sama dengan 2. Nilai X ini memuaskan persamaan ini. Dan ini bermaksud kita boleh gantikan nilai 2 ini ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai M. Boleh faham? Jadi di sini saya akan menulis X sama dengan 2 ialah punca. Jadi kita boleh gantikan ke dalam X. Kita akan dapat 2 kurungan 2 kuasa 2 tambah M kurungan 2 tolak 5 sama dengan 0. Dan kita akan guna kalkulator untuk hitung. 2 darab 4, 8. Tambah 2M tolak 5 sama dengan 0. 8 tolak 5, 3. 2M tambah 3 sama dengan 0. 2M sama dengan negatif 3. Dan akhir sekali kita dapat nilai M. M sama dengan negatif 3/2. Ini ialah jawapan. Dan ada pelajar tanya, sama ada kita boleh semak jawapan. Sebenarnya boleh juga. Kita hanya perlu gantikan negatif 3/2 ke dalam M. Bermaksud A ialah 2, B ialah negatif 3/2 dan C ialah negatif 5. Jadi saya boleh tekan 2, negatif 3/2 dan C ialah negatif 5. Dari sini kita nampak apa? X1 ialah 2 dan X2 ialah negatif 5/4. Ini tak penting. Yang penting kita dapat salah satu X ialah 2. Sebab X sama dengan 2 ialah punca kan? Daripada kalkulator kita nampak X sama dengan 2 kan? Dan kita boleh yakin bahawa M sama dengan negatif 3/2 adalah jawapan yang tepat. Jika tak ada masalah, kita tengok B. Cari nilai M jika hasil tambah punca-punca ialah negatif 4. Hasil tambah punca-punca ialah negatif 4 bermaksud apa? HTP sama dengan negatif 4. Nanti kita akan teruskan seperti ini, kiri dan kanan. Dan di sini kita perlu menggunakan formula. Formula untuk HTP, iaitu negatif B per A. Jadi kita perlu sediakan nilai A, B dan C. A ialah apa? 2. B ialah M. C ialah negatif 5. Dan kita akan tulis HTP sama dengan negatif 4. Kemudian teruskan kiri dan kanan. Formula dia apa? Negatif B per A sama dengan negatif 4. Gantikan nilai B dan A ke sini. Negatif M per 2 sama dengan negatif 4. Pindah 2 ke sebelah kanan. Negatif M sama dengan negatif 8. Maka kita dapat M sama dengan 8. Dan adakah kita boleh semak jawapan? Boleh juga. Kita hanya perlu gantikan 8 ini ke dalam M. Okey, iaitu A ialah 2, B ialah 8, C ialah negatif 5. Kita cuba. 2, 8, negatif 5. Dari sini kita nampak apa? X1 ialah ini, saya catat. Dan X2 ialah negatif 4 tolak punca kuasa 2, 26/2. Bagaimana kita boleh semak walaupun ini nampak kompleks?
Senang saja. Kita hanya perlu cari hasil tambah dan kita lihat sama ada dapat negatif 4. Jika mendapat negatif 4, bermaksud nilai M ini adalah yang tepat. Boleh faham? Jadi saya akan tekan negatif 4 tambah punca kuasa 2, 26, bahagi dengan 2, tambah negatif 4 tolak punca kuasa 2, 26, bahagi dengan 2. Di sini kita nampak apa? Negatif 4. Bermaksud hasil tambah punca-punca ialah negatif 4. Dan kita boleh yakin bahawa M sama dengan 8 adalah jawapan yang tepat. Di sini saya nak memberikan satu kesimpulan. Asalkan soalannya lah tentang persamaan, sebenarnya kebanyakan soalan kita boleh semak jawapan. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Persamaan kuadratik dengan keadaan K adalah pemarah mempunyai punca-punca P dan 2P dengan keadaan P tidak sama dengan kosong. Cari nilai P dan nilai K. Jadi, apakah langkah-langkah untuk mencari nilai P dan K? Sebenarnya sangat senang. Pertama sekali, kita hanya perlu salin persamaan kuadratik ini di sini, kemudian susun dalam bentuk am, yaitu X kuasa 2 tambah 12X tambah 4K sama dengan kosong. Kemudian kita perlu catatkan punca-punca yang diberikan, yaitu P dan 2P. Selepas itu, kita akan tuliskan nilai A, B dan C. A adalah 1, B adalah 12, dan C adalah 4K. Di sini saya ingin memberikan satu tips. Apabila setiap kali nampak baris ini dan baris ini, nampak punca, nampak ABC, biasanya rumus untuk HDP dan HDP boleh digunakan, yaitu HDP sama dengan negatif B per A dan HDP sama dengan C per A. Ingat, jika terdapat dua baris ini, kita boleh menggunakan kedua-dua rumus ini. Kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. Di sini tanya pada diri, HDP adalah apa? Hasil tambah kan? Bermaksud P tambah 2P. Dan sebelah kanan, negatif kita salin, B adalah 12, bahagi dengan 1. Dan di sini anda perhatikan, P dan 2P berasal daripada baris pertama ini. Negatif 12 per 1 berasal daripada baris kedua. Jadi saya sentiasa akan salin punca dulu, kemudian baru tulis ABC. Tujuannya nak memberitahu anda baris pertama untuk bantu bahagian kiri. Nampak tak? Ini merupakan bahagian kiri. Dan baris kedua untuk membantu bahagian kanan, iaitu sini. Boleh? Kemudian kita hanya perlu permudahkan. 3P sama dengan negatif 12 dan P sama dengan negatif 4. Untuk HDP bermaksud hasil darab. Jadi kita akan tulis P darab dengan 2P sama dengan C per A. 4K bahagi dengan 1. Jadi kita dapat 2P kuasa 2 sama dengan 4K. Pindah 2 ke sebelah kanan, kita dapat 2K. Perhatikan P ini kita sudah ada negatif 4 kan. Jadi kita akan ganti negatif 4 ke sini. Negatif 4 kuasa 2 sama dengan 2K. 16 sama dengan 2K. Dan kita dapat nilai K. K sama dengan 8. Ini saja. Dan adakah kita boleh semak jawapan? Boleh juga. Kita hanya perlu gantikan P dan K ke persamaan asal. Jadi di sini K adalah apa? 8 kan? Dan P adalah apa? Negatif 4 kan? 2 darab P bermaksud negatif 8. Boleh? Bagaimana semak? Kita perlu gantikan nilai ABC ke dalam kalkulator dan pastikan punca-punca yang kita dapat ialah negatif 4 dan negatif 8. Boleh faham? Jadi saya akan tekan A adalah 1, B adalah 12, C adalah 4 darab 8. Kita ada negatif 4 dan negatif 8. Perhatikan dua punca ini adalah sama dengan ini. Hal ini bermaksud P sama dengan negatif 4 dan K sama dengan 8 adalah jawapan yang tepat. Jika tak ada masalah, kita tengok soalan B. Seterusnya, bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca P tolak 1 dan P tambah 6. Ini merupakan persamaan kuadratik yang baharu dengan punca-punca yang baharu. Jadi saya sudah catat P tolak 1 dan P tambah 6.
kita hanya perlu gantikan nilai P yang kita dapat, iaitu negatif 4. Negatif 4 tolak 1, negatif 4 tambah 6. Jadi kita dapat negatif 5 dan 2. Setelah mendapat punca-punca, kita boleh cari HDP dan HDP sebab kita nak bentuk persamaan kuadratik. HDP sama dengan apa? Negatif 5 tambah 2, iaitu negatif 3. Kemudian HDP bermaksud negatif 5 darab dengan 2, iaitu negatif 10. Dengan HDP dan HDP, kita boleh cari persamaan kuadratik, iaitu X kuasa 2. Kalau HDP ialah negatif, kita akan tulis positif. Positif 3X. Kalau HDP ialah negatif 10, kekalkan simbol saja, negatif 10. Sama dengan kosong. Ini merupakan cara yang lebih pantas dan mudah. Ingat, simbol HDP akan diterbalikkan. Negatif akan tukar jadi positif. Tetapi simbol untuk HDP akan dikekalkan. Ini ialah jawapan. Dan bagaimana kita boleh semak jawapan? Senang saja. A ialah 1, B ialah 3, C ialah negatif 10. Kita tekan 1, 3, negatif 10. Perhatikan, punca yang pertama ialah 2. Punca yang kedua ialah negatif 5. Dan kita nampak sini ada negatif 5 dan 2. Bermaksud apa? Persamaan kuadratik ini adalah tepat. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Diberi bahawa persamaan kuadratik mempunyai punca-punca alfa dan beta. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca 3 alfa dan 3 beta. Soalan ini agak berbeza sebab kita diberikan persamaan kuadratik asal dan kita diminta untuk membentuk persamaan kuadratik yang baharu. Jadi, apakah langkah-langkah yang kita perlu buat? Ingat, sentiasa mula daripada persamaan asal. Boleh faham? Jadi, saya sudah catat. Kemudian kita akan tulis punca, iaitu alfa dan beta. Selepas itu, nyatakan nilai A, B dan C. A ialah 3, B ialah 8, C ialah 7. Dan tadi saya sudah berpesan, apabila nampak dua baris ini, kita boleh menggunakan rumus HDP dan HDP, iaitu negatif B per A dan C per A. Kemudian kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. Tanya pada diri, HDP ialah apa? Alfa tambah beta. Manakala negatif B per A ialah negatif 8 per 3. Dari sini kita boleh nampak punca pertama tambah punca kedua nilainya ialah negatif 8 per 3. Untuk HDP ialah alfa darab beta, C per A ialah 7 per 3. Punca pertama darab punca kedua kita dapat 7 per 3. Kedua-dua nilai ini amat penting sebab nanti kita nak bentuk persamaan kuadratik yang baharu. Untuk membentuk persamaan kuadratik baharu, kita perlu nyatakan punca terlebih dahulu. Punca-punca baharu ialah 3 alfa dan 3 beta. Dan kita akan mencari HDP. HDP ialah 3 alfa tambah 3 beta. Perhatikan, ini hanya ada satu baris saja. Tidak sama dengan tadi, ada dua baris kan? Bila ada dua baris, kita akan guna rumus ini dan rumus ini. Tetapi jika hanya ada satu baris, kita hanya boleh jumlahkan mereka sahaja. Selepas itu, kita perlu faktorkan 3 keluar. 3 darab alfa tambah beta. Kenapa perlu faktorkan? Sebab selepas faktorkan, kita boleh nampak alfa tambah beta. Tadi, kita sudah ada nilai alfa tambah beta, iaitu negatif 8 per 3. Maka saya boleh tulis 3 darab negatif 8 per 3. Dan akhirnya kita dapat negatif 8. Boleh faham? Kemudian kita boleh cari HDP. 3 alfa darab dengan 3 beta, yaitu 9 alfa beta. Alfa beta di sini ialah apa? 7 per 3. Dan kita darabkan saja 9 darab 7 per 3. Jawapannya adalah 21. Setelah mendapat HDP dan HDP, kita boleh menulis persamaan kuadratik baharu, yaitu X kuasa 2, negatif 8, kita akan tulis positif 8X, positif 21, kita akan kekalkan simbol saja, sama dengan kosong. Ini ialah persamaan kuadratik baharu.
Jadi ingat, untuk mencari persamaan kuadratik baharu, kita mesti mula daripada persamaan kuadratik asal. Boleh? Jika tak ada masalah, kita akan lihat soalan yang seterusnya. Diberi alfa dan beta adalah punca-punca persamaan kuadratik dengan keadaan H ialah permara. Cari julat nilai H jika alfa tidak sama dengan beta. Baik, di sini kita perlu faham keperluan soalan. Alfa tidak sama dengan beta bermaksud apa? Punca-punca yang berbeza. Sebab alfa dan beta adalah punca-punca. Nilai dua punca ini adalah tidak sama. Maka rujuk kepada dua punca yang berbeza. Jadi nanti kita perlu menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong untuk mencari julat nilai H. Dan format jawapan untuk H adalah dalam bentuk H lebih daripada suatu nombor ataupun H kurang daripada suatu nombor. Boleh faham? Untuk mencari julat nilai H, kita hanya perlu salin persamaan kuadratik, kemudian susun dalam bentuk am dan nyatakan nilai ABC. Boleh? X darab X, X kuasa 2, X darab negatif 3, negatif 3X sama dengan 2H tolak 4. Kemudian kita boleh pindah 2H dan negatif 4 ke sebelah kiri. Kita dapat X kuasa 2 tolak 3X tolak 2H tambah 4 sama dengan kosong. Ini merupakan bentuk am. Kemudian kita nyatakan ABC. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 2H tambah 4. Selepas itu, kita akan menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC lebih daripada kosong. Tujuan kita menulis ini adalah untuk memastikan persamaan kuadratik ini mempunyai dua punca yang berbeza. Jadi kita hanya perlu gantikan nilai ABC ke dalam negatif 3 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab negatif 2H tambah 4 lebih daripada kosong. Kemudian kita permudahkan negatif 3 kuasa 2, 9. Kemudian negatif 4 dan kita salin saja. Selepas itu kita kembangkan 9 tambah 8H tolak 16 lebih besar daripada kosong. 8H 9 tolak 16 negatif 7 lebih daripada kosong. 8H lebih daripada 7 dan akhir sekali kita boleh dapatkan julat nilai H. H lebih besar daripada 7/8. Dan di sini adakah kita boleh semak jawapan? Boleh juga. Ini merupakan julat nilai H. Asalkan H lebih daripada 7/8, ia boleh memastikan persamaan kuadratik ini mempunyai dua punca yang berbeza. Dan kita boleh tekan kalkulator 7/8, nilainya ialah apa? 0.875. Kita boleh semak di sini H lebih besar daripada 0.875. Kita boleh pilih mana-mana nilai H yang sesuai. Contohnya saya boleh pilih H sama dengan 3. Kemudian kita hanya perlu gantikan 3 ke dalam H. Okey. Jadi kita tekan kalkulator, menu, kemudian pilih equation, kemudian polinomial degree 2. A ialah 1, B ialah negatif 3, C ialah negatif 2H tambah 4 kan? Negatif 2 kurungan 3 tambah 4. Jadi jawapannya lah 3 tambah punca kuasa 2, 17 bahagi 2. Ini merupakan punca yang pertama. Dan punca yang kedua ialah ini. Jadi kita nampak apa? Kedua-dua punca ini adalah berbeza. Dengan ini, kita boleh yakin bahawa H lebih besar daripada 0.875 ataupun 7/8 adalah jawapan yang tepat. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat pada B. Diberi alfa per 2 dan beta per 2 adalah punca-punca bagi satu lagi persamaan kuadratik dengan keadaan K ialah bermarak. Cari nilai K dan nilai H. K di mana? K di sini dan H ialah di persamaan asal, iaitu di sini. Jadi untuk jenis soalan ini, kita ada persamaan asal dan persamaan yang baharu. Dan kedua-dua persamaan ini masing-masing mempunyai punca-punca. Kita akan mulakan daripada persamaan asal. Dan tadi kita sudah susun dalam bentuk am kan? Jadi saya akan salin ini untuk bahagian B. X kuasa 2 tolak 3X tolak 2H tambah 4 sama dengan kosong.
Dan kita akan tulis punca-puncanya, yaitu alpha dan beta. Selepas itu kita akan nyatakan A, B dan C. A 1, B negatif 3, C ialah negatif 2 H tambah 4. Apabila nampak dua baris ini, punca-punca dan ABC, kita boleh menggunakan rumus untuk HDP dan HDP, yaitu HDP sama dengan negatif B per A dan HDP sama dengan C per A. Dan kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. HDP ialah apa? Alpha tambah beta. Boleh guna baris pertama. Dan untuk sebelah kanan kita guna baris kedua. Negatif 3 bahagi 1. Jadi kita ada alpha tambah beta sama dengan 3. Untuk HDP, kita hanya perlu darabkan punca-punca alpha beta sama dengan negatif 2H tambah 4 bahagi dengan 1. Dan kita dapat alpha beta sama dengan negatif 2H tambah 4. Kedua-dua ini adalah maklumat daripada persamaan asal. Selepas itu, barulah kita salin persamaan yang baharu. Jadi saya akan salin ini di bawah. 2x kuasa 2 tambah kx tolak 4 sama dengan 0. Kemudian kita nyatakan punca-punca. Punca-punca ialah apa? Alpha per 2 dan beta per 2. Kemudian kita akan senaraikan ABC. A2, B ialah K, C ialah negatif 4. Sedangkan kita mempunyai dua baris ini, kita akan menggunakan rumus HDP dan HDP, yaitu HDP sama dengan negatif B per A, HDP sama dengan C per A. Kemudian teruskan kiri dan kanan. Boleh? HDP di sini ialah alpha per 2 tambah beta per 2. Dan sebelah kanan kita ada negatif K per 2. Sedangkan semua penyebut ialah 2, jadi saya darabkan semua sebutan dengan 2. Alpha tambah beta sama dengan negatif K. Dan perhatikan kita ada alpha tambah beta di sini. Sebenarnya kita sudah dapat nilainya, yaitu 3. Jadi kita hanya perlu gantikan 3 ke sini. Kita dapat 3 sama dengan negatif K, maka K sama dengan negatif 3. Boleh? Kemudian kita boleh teruskan HDP, yaitu alpha per 2 darab dengan beta per 2 sama dengan C per A. Negatif 4 bahagi 2. Jadi kita dapat alpha beta per 4 sama dengan negatif 2. Pindah 4 ke sebelah kanan. Alpha beta sama dengan negatif 8. Dan perhatikan alpha beta sebenarnya kita sudah ada nilainya, yaitu negatif 2H tambah 4. Jadi kita hanya perlu gantikan ini ke sini. Negatif 2H tambah 4 sama dengan negatif 8. Dan kita permudahkan untuk mencari nilai H. Negatif 12 dan H ialah 6. Dan saya tulis satu kesimpulan. K ialah negatif 3 dan H ialah 6. Macam ini saja. Jika tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan di sini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.